mampu untuk mendapatkan kemenangan. Ramai yang menjagakan dominasi penuh boleh untuk dilakukan oleh tim Ciku. Dengan adanya Sekais dan juga Chibi selaku tonggak serangan utama. Tetapi tim Moon mempunyai senjata rahsia ubud-ubud yang menggunakan Granger skin M7. Tak prime pula tu. Walaupun kita dah buka room tournament tapi dia tak nak juga pakai yang prime. Tak tahu kenapa tapi kontrol bagi terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk perlawanan di antara dua pemain legenda bagi menyelesaikan segala persegitaan, segala pembalahan di Land of Dawn ini. Dimulakan dengan farming terlebih dahulu oleh Artistry. Yums dijumpai oleh Shaker dan juga FTY. Clearance yang mudah untuk Yums masuk meninjau ke arah jungle milik pasukan Ciku. Lagu ni sebenarnya agak naik-naik juga Relax. Lagu ni tak nak menrelaxkan aku duk. Macam mana? Mungkin lagu ni lebih relax. Yums dikepung 3 orang pemain tapi satu retribution cantik daripada Gamer. Siapa Gamer ni sebenarnya tuan-tuan dan puan? Walaupun identitinya tidak diketahui tetapi seakan-akan mempunyai corak permainan yang cukup cemerlang. Cubaan untuk masuk. Namun tenang untuk minit-minit awal ini. Munji bertembung Sekais. Kedua-dua mereka bukanlah EXP laner. Ciku guys di bahagian god lane cuba untuk membuli habis-habisan ubud-ubud yang juga ubud-ubud dia cuba untuk masuk tapi damage yang besar daripada Ciku guys. Kesilapan daripada ubud-ubud melakukan face check ke arah bush panjang tersebut. Itu memang bukan apa yang kita jangkakan untuk dilakukan oleh ubud-ubud. Satu panahan ke arah Cetomi sekadar melakukan pokok kita bisa dekat pakai bawah. Nyawa dikurangkan dengan cukup banyak. 10 saat lagi sebelum Turtle dimunculkan. Yums terkena damage yang besar oleh Chibi. Satu cutting lane daripada Ciku guys. Sememangnya tak respect. Ciku guys memberi damage ke arah minion tapi menerima damage kembali daripada ubud-ubud. Sementara di bahagian tengah damage dikeluarkan oleh Yums. Poking ke arah FTY ataupun Mali. Kita boleh lihat bagaimana Turtle mula untuk diasak oleh Gamer. Tapi Sekais nyawa dikurangkan dengan cukup banyak. Kali ini ada satu punish daripada Moon. First blood bersih itu didapatkan. Turtle seakan-akan berada dalam genggaman pasukan Moon. Satu kena Fury of the Phoenix. Tapi Artistry tak percaya untuk mendapatkan Turtle. The King of Retribution tewas ke atas Gamer. Dalam pertarungan retribusi yang pertama. Malah Shaker cuma untuk dicari. Gamer berjaya untuk dapatkan satu. Tetapi Jimmy juga berjaya untuk dapatkan Yums. Di bahagian atas pula Ciku guys. Masih lagi tenang melakukan farming. Kita sangkakan dia akan hadir di first turtle. Tapi ubud-ubud nampak seperti ada kawalan ke atas pemain legenda Malaysia ini. Siapa saja yang menjaga kau tuan-tuan puan? Gamer berjaya untuk menyaingi, mengimbangi. Tapi di bahagian atas Ciku guys memberikan damage. Ramai yang mula tertanya-tanya siapakah Gamer. Adakah ini The Rising Jungler untuk MPLMY musim ke-17? Berjaya untuk menang daripada sudut retribution. One on one. Tiada sebarang gerak kontrol, tiada sebarang bantuan. Memang pure 1v1 di antara Chibi dan juga beliau. Di bahagian bawah satu Gang King cuba melaksanakan ke arah Moon. Stun tak terkena ke arah Moon. Moon masih mengelak. Panas-panas daripada Moon. Sekali cuba untuk mengikat. Tapi Moon dengan Flicker mengelak. Dua orang pemain mungkin bakal cuba untuk dikepung. Moon masih lagi bertahan. Moon berjaya untuk mengakibatkan Chibi yang ditumbangkan oleh Cetomi. Pemain-pemain pasukan Moon terus saja hadir memberikan bantuan kepada Al Capitano bagi pasukan mereka. Sebagaimana ketua mereka diserang, mereka terus hadir memberikan bantuan. Dan bantuan itu hadir untuk memberikan balasan. Pada diterima, Chibi terpaksa untuk menggadai nyawa. Ramai yang mula berkata, Sekais seakan-akan tak ada bakat main EXP lane. Tapi tak mengapa tuan-tuan dan puan. Di bahagian atas Ciku guys, hampir saja ditutupkan. Dan akhirnya Cetomi berjaya untuk mendapatkan Ciku guys 5-1. Siapa yang sangka tuan-tuan dan puan?
pemain-pemain daripada pasukan Moon mampu untuk membuatkan dua pemain yang cukup ternama di Malaysia ini berada dalam kesusahan. Percubaan daripada Gemma. Gemma cuba untuk masuk. Satu penggunaan Tonros yang cukup cemerlang. Satu stun cuba untuk dikenakan. Yum cuba untuk mencari Ashika. Tapi dia lama kepada Yum yang berjaya untuk tumbangkan terlebih dahulu. Sekas cuba untuk lakukan setup. Tapi tetap Gemma lagi dan lagi berjaya untuk dapatkan tetap. Buat kali yang kedua. Satu stun daripada Moon. Moon cuba untuk bertahan. Satu pattern execution. Malah pada slash. Double kill untuk Moon miliki. Sekas melarikan diri juga. Sementara Ciku guys, macam biasa, speed push dulu. Tak ada masalah. No problem. No problem. Tetapi inilah dia tuan-tuan dan puan yang menjadikan kita misteri. Tertanya-tanya. Ingin tahu siapakah Gemma dalam permainan ini. Sekas cuba untuk ditumbangkan. 1 lawan 2. Gemma memberikan damage dengan cukup pedih. Oh, tapi Ciku 0-2-0. Kalau boleh kita zoomkan lagi. Tapi sampai situ je kita boleh zoom. Apa yang berlaku ke atas? The Living Legend Ciku guys. Diperkatakan mungkin obot akan dikantongin oleh Ciku guys. Tapi nampak seperti Ciku guys sedikit pun tak bernafas. Mata demi mata sudah mula melilau daripada seorang Munji. Perbezaan Monji 303 dengan 020 oleh Ciku guys. Satu perbezaan yang besar. Tapi di bahagian atas juga Cibi ditumbangkan secara tiba-tiba. Lompatan tak kena apa. Angin je yang mula bertiup sepi. Satu pada slash dipakai oleh Monji. Mengakibatkan Mali turut tertumbang. Obot sudah berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama beliau. Obot is online. Obot is still in the game. Menunjukkan bahawa pengalaman beliau sebagai seorang pemain ternama Sabah boleh untuk digunakan pakai sebaik mungkin dalam scrim kali ini. Yum cuba untuk masuk. Asalkan cuba untuk berikan. Terus saja Cibi cuba untuk diasak keras. Dan terus Cibi ditumbangkan. Kombinasi duo mid SRG ini mampu untuk menggendong sesiapa saja tuan-tuan dan puan. Sesiapa sahaja boleh untuk digendong oleh duo SRG ni. Obot-obot cuba untuk lakukan flicker. Berjaya mengelak. Sekai stop berjaya untuk dapat Obot. Malah outplay. Kepungan yang baik daripada Obot. Obot cuba untuk bertahan. Sekai cuba untuk memberikan sakat tapi dekat belakang. Mencari Ciku guys. Jauh rendah Ciku guys. Ashika juga terpaksa untuk berundur terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana lompatan daripada Bali. Melarikan diri. Cetomi tapi Mundi dengan final slash. Lagi dan lagi. Monji mencoba dan terus mencoba dan dia berjaya untuk mendapatkan kill yang seterusnya dalam pertempuran ini. Tim Monji sememangnya berjaya untuk Monji again and again. Monji 1 lawan 1. Ciku tertumpang. Mata Monji pastinya mula untuk menunjukkan serba sedikit tanda-tanda ke arah kamera. Monji 615. Sementara Sekas ditumbangkan sekali lagi. Tuan-tuan dan puan, saya sekarang ini mula untuk berfikir apa yang berlaku sebenarnya. Kalau kita ada poll, kalau kita ada voting dalam permainan ini, pastinya ramai yang mengatakan bahawa tim daripada bahagian kanan ataupun tim Ciku akan dominate game ni kau-kau. Tapi nampak macam diorang nak settlekan Yum seorang pun tak boleh. 1 lawan dengan 3, 1 lawan dengan 4 pun tak ada masalah. Gamer cuba untuk masuk bersama-sama dengan Monji. Sing hilang Ashika daripada permainan. Dengan drafting yang solid, pemain yang solid, tetapi nampaknya pasukan Ciku masih lagi dalam kedudukan yang cukup sukar. Cetomi mengelak daripada Mali. Ubud-ubud masih lagi belum berjaya untuk tumbangkan. Nampak seperti Sekas cuba untuk bergerak ke hadapan lagi. Sekas betul-betul nakkannya Obot. Tapi Sekas akan ditumbangkan. Sekas dijatuhkan oleh Obot. Sebegitu sukar untuk mencari Obot. The untouchable Obot. Bagaikan sayap naga Borneo yang terus terbang. Obot sekarang berada di tahap tertinggi pemain. Kita lihat macam mana Obot
Gerakan beliau sebentar tadi cukup hebat. Inilah permainan yang kita harapkan daripada pemain-pemain God Laner Malaysia, yang mana Obot menunjukkan tutorial cara-cara bermain berhadapan dengan Skies, Chibi, Ciku guys, secara serentak tuan-tuan dan puan. Obot versus everybody, pasti rasa Obot boleh menang sekarang. Tapi Cetomi dekat bahagian atas, Ciku guys melarikan diri. Lot sudah pun dimiliki. Tapi persoalannya, perlukah Lot untuk mereka menangkan permainan ini? Tapi di bahagian atas, Moon mencari Ciku guys. Moon masih mencuba flicker. Moon seakan-akan tak mampu untuk diimbangi walau sedikit pun. Kali ini sasarannya adalah Chibi, gilirannya adalah jungler Vamos ini untuk ditumbangkan oleh pasukan Moon. Moon meneruskan serangan, tapi dekat bahagian belakang Skies cuba untuk menadah segala damage. Skies juga mungkin bakal tumbangkan. Kill yang satu lagi untuk Obot. Kill yang ketiga buat Obot. Side eye demi side eye. Kalau kita kirakan sekarang ini dah 7 kali side eye daripada Moon, dengan 7 kill, 1 saja kematian dan 6 assist. Siapa yang sangka tuan-tuan puan? Mungkin sahaja ini adalah game yang pertama. Tapi di game yang pertama hanya 2 menara yang dimiliki oleh pasukan Ciku. Di bahagian atas, Chibi cuba untuk dikejar. Satu lagi panic strike, Chibi hilang. Satu lagi letupan yang cuba untuk meletupkan Ciku guys. Again and again. Kapal daripada Ciku guys sekadar untuk pulang ke bahagian base. Kalau kita beli tiket kapal terbang, biasanya dia akan tanya nak pergi atau balik, ataupun pergi balik. Tapi saya tak tahu kenapa Ciku guys, dia punya tiket kapal ni memang untuk balik je. Dia tak pergi pun lagi, dia dah guna kapal untuk balik. Tapi Moon, satu lagi panic strike daripada Cetomi. Stun terkena ke arah Mali. Kali ini satu lagi mangsa, iaitu Skies yang bakal ditumbangkan. Obot mendapatkan kill yang kedua apa beliau. Double kill untuk Obot. Letupan benar di bahagian atas sudah pun tidak ada lagi. Peluang untuk pasukan Moon meneruskan serangan. Satu ini tarik sudah pun berjaya untuk dimiliki. Tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman perlu untuk kita berikan. Harga ubud-ubud untuk MPL MY musim ke-17 meningkat naik. RRQ, BTR, AG, IG, segala pasukan sudah mula untuk menarik minat mereka tertumpu kepada ubud-ubud. Dengan permainan yang boleh kita katakan cukup kemas. Saya pasti Innocent yang sedang melihat seakan-akan mula merasakan resah dan risau akan kedudukannya di SRG. Dengan adanya pemain lokal seperti ini, mungkin saja M10 boleh untuk kita miliki. Tapi lihat bagaimana Gamer berjaya juga untuk masuk. Dia punya gerakan cukup agresif. Stun dia berbalik. Tapi lihat ubud-ubud berjaya untuk ditumbangkan. Sayang sekali ubud-ubud berjaya untuk dijatuhkan di saat waktu yang cukup penting. Gamer masih bertahan. Gamer masih cuba untuk melarikan diri. Gamer ditumbangkan oleh Ciku guys nampaknya. Yums cuba untuk masuk. Tapi lihat seperti mana Yums bakal ditumbangkan. Dan Yums dijatuhkan. Tiba-tiba lagi ada. Tapi Cetomi pedestrian dilepaskan. Shaker yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu oleh Cetomi. 10-14. Double kill juga untuk Cetomi. Cuba untuk mengejar. Tetapi sampai di situ saja pertempuran setakat ini. The last man standing, Cetomi di bahagian tengah. Gelap Frost, siapa yang gelap? Udah mulai ya, udah mulai. Nampak seperti udah mulai. Tapi tenang terlebih dahulu. Cetomi hilang. Ciku guys sudah pun mula untuk bersinar di saat-saat akhir. Kill demi kill dimiliki oleh beliau. Tetapi tenang, 5 kill Ciku guys di late game. Tetapi ubud-ubud sudah jauh di hadapan dengan 5 kill 7 assist. Di manakah anda di saat anda berumur tak tahu berapa,
Kerana sekarang ni ubud-ubud berada di depan Ciku guys. Daripada sudut KDA. Lord mula untuk diserang. Pasukan Ciku cuba untuk masuk. Tapi Munji melimpas keluar. Artistry beritahu untuk dapatkan Lord. Tapi Labang bersekat cuba untuk mencari ubud-ubud. Ubud-ubud ditumbangkan. Ini bencana untuk pasukan Moon. Pemain terpenting, penggendong handalan tim Moon sudah berusaha untuk tumbangkan. Tapi lihat bagaimana ketua pasukan terus-menerus mencari mangsa. Satu demi satu. Mangsa cuba untuk dikejar. Yums mencari di manakah kedudukan Chibi. Chibi untuk melarikan diri. Tapi Chibi akan mungkin diketuk terus. Gemma cuba untuk hadir tapi tidak perlu. Seakan-akan Yums saja sudah cukup untuk menumbangkan Chibi. Dan terus saja Chibi dijatuhkan. Itulah dia ganjaran dan padah yang perlu untuk mereka terima. Untuk satu ubud-ubud, 5 pemain tim Ciku ditumbangkan. Betapa bernilainya ubud-ubud di dalam permainan ini. Satu ubud-ubud ditukarkan dengan 4 nyawa berbeza. Ianya sememangnya cukup berbeza tuan-tuan dan puan. Sebetapa pentingnya nyawa seorang ubud-ubud. 1-10-2. Saya hampir tersalah baca. Saya nampak tadi macam 11-02. Terima kasih kerana betulkan. 1-10-2 rupanya. Tapi Ciku guys, one on one dengan Moon mungkin. Tapi Ciku seakan-akan tidak ingin menyapa sekalipun kedudukan Moonji yang berada di hadapan beliau. Gemma berada berhampiran Ciku guys. Tapi mereka tidak menyedari bahawa kedudukan Ciku guys di kawasan tersebut. Yang satu orang pun yang cuba untuk masuk ke dalam bush tersebut. Kali ini Lord dalam 80 saat. Pemain-pemain tim Moon cukup berdisiplin. Cuba untuk bermain secara agresif. Tapi lihat bagaimana Yums seakan-akan ada game sense yang cukup tinggi. Yums ni memang power kan. Saya di chat map dia macam dah level-level Roman Tresner pula dia. Power juga dia main Rom ni. Dengan 7 kill 3 je mati. Wah, tapi dekat bahagian bawah Cetomi yang bakal berjaya tertumbangkan. Percubaan untuk ubud-ubud dicari oleh Chibi. Tapi lihat bagaimana Moonji dengan 1/11 namun tetap dikorbankan oleh Ciku guys. Sekarang juga cuba untuk memberikan damage. Tapi lihat bagaimana Ciku berjaya untuk dapatkan satu lagi pemain. Malah benar juga berjaya untuk menumbangkan. Ciku guys akan menumbangkan pemain yang seterusnya iaitu Yums. Meninggalkan Gemma bersorangan. 1 lawan 5 Gemma. Ini seakan-akan satu waktu untuk Gemma buktikan bahawa dialah jungler yang dicari-cari ramai. Ciku guys cuba mengejar. Chibi juga cuba untuk memberikan damage. Tapi minion masih lagi ada. Stormy dalam masa 4 saat akan kembali ke dalam permainan. Seakan-akan Lord yang bakal menjadi tumpuan buat pasukan Ciku guys. Kena comeback siau. Nampak macam kena comeback. Tapi ini bukan comeback tuan-tuan dan puan. Ini adalah seni dalam perlawanan. Bagaimana saling bertukar serangan. Saling berbalas-balas pertahanan. Bagaimana nyawa digadai dengan nyawa. Darah dibayar dengan darah. Ubud-ubud berada berhampiran. Ubud-ubud jangan macam tu ubud-ubud. Kenapa kau asyik nak fast check tu ubud-ubud? Percubaan untuk dapatkan ubud-ubud. Tapi ubud-ubud hanyalah memancing. Ubud-ubud cuba untuk mendapatkan Sky dan juga FTY. Tapi Sky one last hit. Masih lagi ada percubaan untuk Gemma ditumbangkan oleh Ciku guys. Malah kali ini Sky masih lagi bertandingan cukup lama. Yums akan cuba untuk ditumbangkan. Di bahagian belakang Gemma dijatuhkan oleh Ciku guys. Peluang demi peluang yang gagal dimanfaatkan oleh pasukan Moon. Kenapa ubud-ubud cuba untuk lakukan face check? Sebenarnya bukan salah ubud-ubud tuan-tuan. Ubud-ubud memang patut berada di situ. Tapi apa sebenarnya yang dilakukan oleh pasukan untuk tidak menjaga ubud-ubud itu? Ya, sebab kita tahu ubud-ubud bukan pemain yang cukup penting. Seharusnya mereka semua menjaga ubud-ubud. Betul. Ya. Betul tak boleh kena puji. Betul. Tak boleh puji ni macam ni. Cikgu guys, cuba untuk masuk. Stormy berada berhampiran. Moonji diberikan damage. 8-3-10 KDA beliau. Walaupun kill sekarang 36 berbala 18. Tapi nampak seperti ianya tidak berpihak pada tim Moon. Siapa agak-agak tuan-tuan dan puan MVP untuk permainan kali ini? Berikan komen anda. Berikan ramalan anda. Siapa yang selayaknya untuk dinobatkan selaku MVP dalam permainan
Yang pertama ini, Skies cuba untuk masuk ke bahagian dalam. Lompatan daripada Mali terkena ke arah ubud-ubud. Lagi dan lagi mereka sasar kepada ubud-ubud. Ini tak adil tuan-tuan dan puan. Mereka terus-menerus mencari pemain terpenting pasukan Moon. Dan satu lagi star daripada JB. Cetomi bakal dijatuhkan. Cetomi one last hit. Tapi Crystal sudah pun dihancurkan. Tim Ceku. What a comeback. What a comeback. Benar sekali tuan-tuan dan puan. MVP tak lain tak bukan